Kita buka balik dengan kitab. Kita suka Fatihah pada Rasulullah sallallahu musannif dan buka balik dengan kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وهدنا إلى صراطك المستقيم. صلى اللهم على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. InsyaAllah kita sambung pengajian kita daripada kitab Syarh Qatrun Nada wa Balus Sada karya Imam Ibn Hisham radhiyallahu ta'ala anhu. Kita dah masuk pada bicara berkenaan dengan mubtada' dan juga khabar. Kalau antum tengok balik, kita ambil daripada awal perbiasan mubtada dan juga khabar. Yang kalau daripada muka surat 1, 2, 4 tu, bab mubtada dan juga khabar menceritakan terlebih dahulu definisi mubtada dan juga khabar. Kemudian yang kedua, perbahasan 1, 2, 5 tu berkenaan dengan masalah mubtada mesti apa? Ma'rifah. Kalau nak jadi mubtada itu nakirah, mesti apa? Ada syarat-syaratnya terlebih dahulu. Itu apa dia? Syarat yang kedua. Kemudian bahasan yang ketiga berkenaan dengan khabar itu ada dipanggil dua bentuk. Pertama, tiga bentuk. Mufrad, kemudian khabar jumlah atau khabar syibih jumlah. Kemudian Tok Guru rahimahullah disebut kalau apa? Khabar jumlah mesti ada rabit. Rabit apa maksud rabit? Rabit maksudnya apa? Dhamir yang balik merujuk kepada apa? Kepada mubtada. Bukan dhamir saja, ada empat. Rabit itu empat bentuk. Pertama dhamir, kalian tu ingat. Yang kedua isim isyarah, yang ketiga i'adah, yang keempat umum. Itu yang kita bicara sebelum ni. Kemudian kalau dia punya apa? Zaraf itu mansub, maksudnya zaraf itu menjadi khabar, maka mesti muta'alliq dengan apa? Mustaqir ataupun mustaqar. Boleh faham? Itu dia punya apa? Ta'alluq bagi apa? Khabar yang syibih jumlah. Khabar apa? Syibih apa? Syibih jumlah. Kemudian masalah dia ada apa? Zaraf, sebahagian daripada khabar syibih jumlah apa dia? Zaraf kan? Sebahagian daripada khabar apa? Syibih jumlah apa dia? Zaraf. Maka kata tu, zaraf zaman ada, zaraf makan ada kan? Maka dia ada hukum dia. Masalah zaraf zaman boleh dia jadi mubtada dan juga khabar? Boleh? Itu dia bincang. Kalau zaraf zaman boleh dia jadi mubtada dan khabar? Itu gua bincang juga. Masalah berkenaan dengan beza penggunaan zaraf makan dengan zaraf zaman. Itu pada muka surat 128 27. Tu kena ni murajaah betul tu. Kemudian 128 berkenaan dengan masalah khabar juga boleh tidak disebutkan di samping mubtada. Maksudnya apa? Itu ada kala mubtada tidak memerlukan khabar, dengan arti kata khabarnya itu telah digantikan dengan fa'il ataupun naib fa'il. Bila kita sebut jikalau mubtada itu dipanggil isim mushtaq wasf kan? Isim mushtaq aqaimun zaidani. Aqaimun tu mubtada, tapi bentuk dia itu wasf, itu isim fa'il. Maka jikalau isim fa'il sebelumnya itu didahului oleh nafi ataupun istifham, maka apa? Tak perlukan lagi kepada khabar. Hanya selepasnya itu az-zaidani akan jadi apa? Fa'il sadda masadda al-khabar. Boleh itu kita dah bincang sebelum ni. Hari ni insya-Allah kita akan bincang 120 berkenaan dengan masalah ta'addud khabar. Apa ta'addud? Poligami pula. Berbilang-bilang apa? Berbilang-bilang khabar. Bukan berbilang-bilang isteri, jangan cari pasal. Boleh berbilang-bilang apa? Khabar bini tengok mampu sendiri. Okey. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi bi ulumihi bi ulumi masyayikhna bi ulumikum fi darain amin. Qala wa qad yata'addadu al-khabar nahu wa huwa al-ghafuru al-wadudu. Kata tu terkadang boleh berbilang-bilang khabar. Contoh dia wa huwa al-ghafuru al-wadud. Kalau kita sebut i'rab dia wa huwa mubtada lah. Al-ghafur khabar awal, al-wadud khabar tsani. Khabar apa? Khabar tsani. Boleh? Sebab apa? Tak boleh nak jadi apa? Sifat dia ustaz, boleh jadi sifat tak? Wa huwal ghafurul wadud. Contoh Al-Ghafuru yang maha apa? Yang maha apa? Mengampun. Al-Wadud yang maha apa? Yang maha apa? Al-Wadud apa? Yang penyayang, betul? Boleh tak ustaz wadud jadi sifat bagi ghafur? Tak boleh. Dia akan jadi sifat atas
Atas sifat tak boleh. Sifat sepatutnya atas apa? Atas zat, betul tak? Sifat atas apa? Atas zat. Dia takkan jadi sifat atas sifat. Badal boleh juga, tapi tak, orang panggil tak berapa sesuai kat sini. Kerana dia apa? Nak menyebutkan di situ berbilang-bilangnya perkhabaran tentang apa? Zat Allah Subhanahu wa taala yang memiliki nama-nama yang berbagai. Boleh faham Baik. Seterusnya kata Tok Guru rahimahullah, yajuzu an yukhbara 'anil mubtada'i bi khabarin wahidin wa huwa al-asl. Nahwu Zaidun qa'imun aw bi aksara ka qawlihi ta'ala wa huwal ghafurul wadud zul 'arsyil majid fa'alu lima yurid. Apa makna dia? Harus untuk dikhabarkan mubtada itu dengan khabar yang satu. Wa huwal aslu, dan itulah yang paling banyak. Maksudnya yang itulah yang asal. Nahwu contoh dia Zaidun qa'imun. Jadi qa'imun ini satu khabar saja. Au bi aksar. Bi aksar apa maksud bi aksar? Atau lebih banyak dari satu. Ka qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wa huwal ghafuru al-wadud. Jadi al-wadud tu khabar as-sani. Zul arshi majid khabar apa? Salis. Fa'alul lima yurid khabar apa? Khabar rabi'. Tu dia. Banyak khabar tu. Boleh? Hanya nak menceritakan berkenaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa za'ama ba'duhum anna al-khabar la yajuzu ta'adduduhu. Telah menyangka sebahagian mereka bahawasanya khabar tidak harus berbilang-bilang. Za'ama nak sebut dah. Bila Tok Guru sebut kalimat za'ama, itu pendapat sebahagian yang bercanggah dengan pendapat Tok Guru, dan Tok Guru kira benda tu lemah. Tok Guru kira benda tu apa? Lemah. Za'ama ni macam qila lah. Macam apa? Qila. Kalau Melayu kata qil. Tu dia. Tu kita Jawi tu. Kata qil. Boleh? Baik. Kemudian kata Tok Guru rahimahullah, wa za'ama ba'duhum, maka telah menyangka sebahagian daripada mereka bahawasanya khabar tidak harus ta'adduduhu, berbilang-bilangnya. Wa qaddara lima 'adal khabar al-awwala fi hadhihi al-ayati. Apa ya khabara? Sebab apa anda baca lima 'adal khabar al-awwala? Apa ya dia? Mustasna. Mustasna apa? Apa? Sebab anda baca di ba'da al-khabara. Ada tu dia memang ada istisna, tapi dia ada hukum bagi apa? Mustasna lepas dia tu. Dia tak panggil mustasna, dia panggil apa? Maf'ulun bih. Yang maf'ulun bih. Kan kita sebut sebelum ni mustasna ada istisna ada 3 kan. Pertama ilah hak ibu, induk. Lepas tu ada ghair, siwa, sawa, suwan, 4. Tu maksudnya kalau jumpa hak yang ghair, siwa ni belakang dia tu confirm mudhaf ilaih. Lepas tu ada hasya khala kan. Ada hasya khala. Maka dia ni boleh i'rab 2 belakang dia tu. Iaitu apa? I'rab yang pertama imma belakang dia tu apa? Isim majrur. Boleh? Yang kedua imma dia tu apa? Maf'ulun bih. Tapi kata Tok Guru, kalau didahului oleh ma masdariyah, maka confirm ada itu selepasnya apa? Maf'ulun bih. Lima ada. So ma tu ada apa? Ma masdari. Jadi kena baca apa? Khabara maf'ulun bihi. Boleh? Wa qaddara lima 'adal khabar al-awwala fi hadhihi al-ayati mubtada'atin ay wa huwa al-wadud wa huwa zul 'arsy. Apa makna dia tu? Mereka qaddara, mentakdirkan, wa qaddara, maksud qaddara sebahagian daripada mereka itu lima 'adal khabar, bagi apa selain khabar yang pertama, fi hadhihi al-ayat, pada ayat Quran ini, mubtada yang berbilang-bilang. Wahia, apa dia? Wa huwal wadud wa huwal zul arsh. Makna dia apa? Kan kita sebut al-ghafurul wadud kan? Al-ghafurul wadud itu mubtada awal, khabar awal, wadud khabar apa? Khabar sani. Bila dia kata tak boleh sebut macam tu, maka mesti ini pendapat yang lemah lah. Dia kata apa? Bahawasanya al-ghafuru itu khabar settle, tak ada masalah khabar pertama. Al-wadud jadi apa? Ada al-wadud khabar li mubtada mahzuf taqdiruhu huwa balik. Tu bagi pendapat yang kedua tu, pendapat yang lemah tadi. Jadi dia kata mesti wadud itu jadi khabar bagi mubtada mahzuf taqdiruhu apa? Huwa. Begitulah khabar-khabar bagi yang seterusnya. Tak boleh dia apa? Dikembalikan pada mubtada yang pertama, seperti pendapat yang
yang rajih tadi. Boleh? Wa ajma'u ala adami ta'addudi fi misli Zaidun sya'irun wa katibun. Wa fi nahwi az-Zaidani sya'irun wa katibun. Wa fi nahwi hadza hulwun hamidun. Lianna dhalika kulluhu la ta'adduda fihi fil haqiqah. أما الأول فلأن الأول خبر والثاني معطوف عليه وأما الثاني فلأن كل واحد من الشخصين مخبر عنه بخبر واحد وأما الثالث فلأن الخبرين في معنى الخبر الواحد إذ المعنى هذا مز. Apa makna dia tu? Mereka ijma', sepakatlah. Tadi khilaf kan. Ini sekarang ni ijma' pada apa? Pada barang yang ala adami ta'addudi, ke atas tidak boleh ta'addud berbilang-bilangnya khabar, fi misli pada contoh ayat apa? Zaidun sya'irun wa katibun. Zaidun sya'irun wa katibun ni tak boleh lah. Sebab apa? Bila dah ada waw, confirm dia jadi ma'tuf. Bila dah ada waw, confirm jadi apa? Ma'tuf. Tak boleh nak buat apa lah gitu. Boleh faham? Tak boleh kita bagi katib itu apa? Khabar li mubtada mahdzuf, tak boleh. Ataupun dia khabar bagi apa? Zaid, boleh? Tak boleh. Bila dia ada waw, confirm apa? Barang selepas waw mengikut hukum sebelum waw. Boleh? Wa fi nahwi, dan pada contoh Zaidani, ada dua Zaid, sya'irun wa katibun. Zaidani apa? Sya'irun wa katibun. Maka kita kata Zaidan ada dua orang, Sya'irun pun ada dua orang. Jadi dia panggil apa? Berbilang mubtada dan juga berbilang khabar. Yang kita bincang tadi, jikalau mubtada satu tetapi berbilang apa? Khabar. Yang itu tak ada masalah lah bagi pendapat jumhur. Cuma ada pendapat yang kata tak boleh kan. Yang itu apa? Kalau mubtada satu berbilang khabar, itu kata apa? Sebahagian tak boleh. Tapi sini dia berkata, maka jikalau Zaidun sya'irun wa katibun dipisahkan dengan waw, maka tak boleh katibun jadi apa? Jadi khabar. Sebab apa? Wow. Dia ada waw. Yang kedua, Zaidan sya'irun wa katibun tak boleh juga. Memang satu sebab ada waw tu satu. Yang kedua sebab apa? Sebab dia panggil mubtada itu pun dah muta'addid, berbilang-bilang. Sya'irun pun dah apa? Berbilang-bilang. Boleh faham? Jadi kita panggil mesti di sini wajib letak apa? Letak waw. Wa fi nahwi, dan pada contoh haza hulun hamidun. Dan ini hulun manih masam. Apa manih masam tu? Benda ni manih masam. Maksudnya apa? Dia sekali duduk. Masam manis lah, Melayu panggil masam manis. Masam manis. Rasa dia masam manis. Gabung dua. Lianna zalika kulluhu la ta'adduda fihi fil haqiqah. Kerana demikian yang kesemuanya itu tidak ada berbilang-bilang padanya dari sudut hakikat. Maksudnya apa? Tidak ada berbilang-bilang apa dia punya khabar pada segi apa? Hakikat. Adapun yang pertama maksudnya contoh pertama mana? Zaidun sya'ir wa katib. Fali annal awwala khabar wa sani ma'tuf alaih. Kerana awal, apa maksud awal? Iaitu syair. Awal tu tulis itu apa dia? Awal tu syair, khabar. Wasani, sani apa? Sani katib, khabar. Sani apa? Katib itu ma'tuf alaih. Boleh bang? Sebab ada waw sebelum. Wa amma sani ni sani mana? Contoh yang kedua mana? Az-Zaidani apa? Sya'irun wa katibun. Fali anna kullu ahadin min asy-syakhsaini mukhbarun anhu bi khabarin wahid. Kata apa? Yang kedua, kerana setiap seorang daripada dua Zaid itu, syakhsain daripada dua Zaid itu, mukhbar anhu bi khabarin wahid. Maksudnya apa? Dibagi khabar berasingan bagi setiap seorang daripada mereka. Maksudnya apa? Salah seorang daripada dua Zaid itu syair, salah seorang lagi apa? Katib. Jadi faham? Jadi kita panggil tidak berlaku berbilang khabar lah. Sebab apa? Setiap satu mubtada dapat satu khabar. Betul tak? Setiap satu mubtada dapat satu apa? Dapat satu khabar. Tadi kita bincang tu satu mubtada disandarkan berbilang khabar. Boleh Kemudian kata Tugu rahimahullah, wa ammas salisu, adapun yang ketiga, contoh ketiga apa? Contoh ketiga, haza hulun hamidun. Itu contoh yang ketiga. Sebab apa? Fali annal khabaraini. Mana khabarain tu? Hulun hamid tadi. Fi makna khabaril wahid.
Kerana apa dia kata? Dua khabar itu sama makna. Hulmun hamid itu sama makna. Sebab apa sama makna tu? Is al makna haza muzzun. Haza apa? Muzzun. Muzzun apa muzun? Apa masam manih kan? Muzun tu masam manih. Manih yang bercampur masam-masam. Tu masuk muzun. So dia kata, jadi kalau apa? Ini hulun hamid. Maksudnya apa? Macam benda apa masam manih ni? Apa? Mangga lah, mangga. Ni pelam ni masam-masam manih ni. Pelam masam manih tu sebenarnya satu rasa. Bukan rasa berbeza, boleh faham tak? Jadi di sini kita kata tidak berlaku ta'addud khabar. Kerana apa? Hulun hamidun itu sebenarnya apa? Satu rasa. Bukan ada apa? Rasa asing pula manis, kemudian rasa pula asing apa? Masam. Itu jam lah tu kok mana pula? Madu masam lah. Madu masam. Itu madu kelulut. Ni nak buat projek madu kelulut pula ni. Dan madu dia tak curi bang Anwar, tak apa. Madu dia tak curi. Tapi kalau apa pisang curi. Kami nak beli tanah nak buat ni buat Khalid ni. Nak beli mimpi mimpi mengajar tu. Kita tak mengajak je lah. Kalau duk tarik madu lah. Yang main tu anda nak balik Perlis ni nak belajar tu. Lepas tu kita baca bawah tu dia punya ta'liq tu, ta'liq ni untuk nak bagi lebih faham Kata Tok Guru rahimahullah, li idahi kalami syarih, bagi menjelaskan lebih lagi kalam syarih ini, wa bayanihi bayanan kamilan, dan menjelaskannya itu akan sebagai penjelasan yang lebih sempurna. Nunabbihuka ila anna ta'addud khabar ala salasati anwa'. Kami nunabih tanbih, memperingatkan kamu bahawasanya ta'addud khabar itu, berbilang-bilangnya khabar itu ada berapa? 3 jenis. Kalau maksudnya ada 3 jenis itu masalah ta'addud khabar ni. Al-awwal, yang pertama, an yakuna muta'addidan fil lafzi wal ma'na jami'an ma'a anna al-mubtada' ghair muta'addid. Apa makna itu? Yang pertama, bahawasanya adalah khabar, yakunu ni adalah khabar muta'addidan, berbilang-bilang, fil lafzi wal ma'na, pada lafaz dan makna. Maksudnya apa? Lafaz berbeza, makna pun berbeza. Itu makna dia. Ma'a anna al-mubtada' ghair muta'addid, sedangkan mubtada' tidak berbilang-bilang. Contoh nahwu Zaidun adibun faqihun hasibun. Zaidun adibun faqihun hasibun. Boleh kita panggil faqih itu apa ni? Faqih itu sifat bagi adib, boleh? Tak boleh. Boleh sifat atas sifat tak boleh. Boleh faham Zaidun faqih. Kalau kita badal sebenarnya tak boleh juga. Tak boleh badal. Sebab apa badal tak boleh? Sebab apa? Zaidun adib faqih. Faqih dengan adib, depa badal apa? Badal apa? Nak kata badal mutabik. Maksudnya contoh faqih badal bagi adib. Badal mutabik tak boleh. Faqih tu lain daripada adib. Faqih tu kalau kata badal apa? Ba'du minkul. Boleh ba'du minkul. Faqih sebahagian daripada adib. Tak boleh juga. Ihtimal. Tak boleh juga. Ghalat bolehlah ghalat. Salah. Ghalat ni salah. Zaidun adik faqih. Bolehlah buat badal ghalat lah, tapi mampulah semua buat badal ghalat kan. Jadi kita kata ni adalah apa? Khabar. Dia adalah apa? Khabar. Semua pun jadi badal ghalat. Semua benda boleh jadi badal ghalat macam tu. Ada maka mampu kan. Jadi kita panggil Zaidun adibun faqihun hasibun, maka kesemuanya adalah khabar bagi apa? Zaid. Adib, faqih, hasib, lafaz berbeza, makna pun berbeza. Boleh faham? Wa alamatu hadha, maka alamat barang yang di dalam jenis ini, anna ayasihal iqtisar fil ikhbar ala wahidin min akhbari muta'addidah, bahawa sah untuk berpada pada ikhbar, maksudnya pada menjadikan dia itu khabar atas satu daripada khabar yang berbilang itu. Maksudnya kita pisah-pisah untuk dia jadi apa? Khabar yang berasingan. Boleh tak? Boleh. Fataqulu Zaidun adibun.
Atau taqulu Zaidun faqihun, atau taqulu Zaidun hasibun. Maksud dia apa? Boleh bahawasanya dalam keadaan ini kita apa? Mencerai-ceraikan khabar. Maksudnya kita sebutkan dengan apa? Ayat yang berasingan. Boleh tak? Boleh. Maka kalau boleh sedemikian, maka kata Tok Guru, ini adalah alamat khabar muta'addid itu jenis yang pertama. Khabar muta'addid itu jenis apa yang pertama. Boleh faham? Habis, itu yang pertama. Kemudian kata Tok Guru rahimah, wa yajuzu, yajuz, tak wajib. Yajuzu fi hadha an-naw'i tawassutu harfil 'athfi bainal akhbar. Dah harus pada jenis yang pertama ini tawassut. Apa nak tawassut? Tawassut apa? Menengahi. Tawassut apa? Menengahi. Maksudnya duduk di antara kedua itu haraf ataf. Ada haraf apa? Haraf ataf. Boleh menengahi haraf ataf antara khabar-khabar tersebut. Maka kamu kata fataqul Zaidun adibun wa faqihun wa hasibun bighairi khilaf. Bighairi apa? Bighairi khilaf. Jadi masalah ini dikata boleh bahawasanya yang pertama dipanggil kita, kalau jenis nok yang pertama itu khabar nok yang pertama apa dia? Lafaz berbeza, makna pun apa? Berbeza. Dia kata macam mana nak tahu? Kata boleh untuk apa diletakkan dalam nok pertama tu, maksudnya lafaz beza makna beza, iaitu sah untuk kita ikhbarkan apa dengan ayat yang apa berasingan. Zaidun hasibun, Zaidun faqihun, Zaidun apa lagi adibun. Boleh faham? Satu lagi, boleh juga untuk kita pisahkan dengan wa'a wa ataf. Zaidun faqihun wa apa adibun wa apa hasibun. Boleh faham Baik, habis. An-naw'us tsani yang kedua pula, an yata'addada lafzan faqat. Apa ni yata'addada lafzan faqat tu? Maksudnya berbilang lafaz sahaja, tapi makna sama. Apa tu? Wa yakunu ma'na al-akhbari al-muta'addidati ma'na al-khabari al-wahidi. Makna apa? Apa makna itu? Dan jadilah makna khabar yang berbilang-bilang itu makna khabar yang satu sahaja. Nahwu contoh dia, ar-rumanu hulwun hamidun, wa nahwu aliyun apa ni? A'saru wa aisar. A'sar, aisar kiri, asar kanan. Maksud dia apa? Dia guna dua tangan. Ay ya'malu bi kilta yadayhi. Wa nahwu qawlika li ablaq. Ablaq ni apa? Binatang campur apa? Warna apa? Putih hitam. Ablaq. Kelabu. Haza aswad abyad. Haza aswad apa? Abyad. Tapi benda yang sama tak? Aswad abyad. Nampak dia kata apa? Yang ni kalimat dia lafaz berbeza, tapi sebenarnya makna sama. Sebab apa? Menunjukkan benda yang menunjuk benda yang satu. Jadi kita kata dia ni bekerja dengan dua tangan dia. Aisar Aiman, Aisar Aiman contoh, Aisar Aiman. Maksud dia apa? Satu benda lah. Makna dia apa? Bekerja dengan dua tangan. Mangga ini hulun hamidun. Masam manih. Rasa satu tu lah yang kita sebut tadi. Boleh faham Wa dhabitu hadha an-naw', maka dhabit nak mengenali naw' ini, annahu la yajuzu al-iqtisar ala wahidin min al-akhbar al-mazkurah. Macam mana nak kenal jenis ini? Bahwasanya tidak harus berpada dengan salah satu daripada khabar yang tersebut itu. Fala yajuz, maka tidak boleh engkau mengatakan ar-rumanu hulwun wala rumanul hamid. Maksudnya tak boleh pisah. Sebab benda tu sama tu. Kalau kita pisah, apa orang panggil apa, rumman ni hulun, rumman ni hamid, dia akan jadi benda yang berbeza. Yang kita maksudkan rumman hak satu tu masa mana? Dia duduk sekali. Boleh faham? Wa kadza fi amsilatil baqiyah, dan begitu juga pada misal-misal yang terbaki. Wa hadha an-naw' la yajuzu tawsit. Ni tawsit pula. Asal tawassut ni. Tawassut. Ya la yajuzu tawassut harfil atfi bainal akhbaril muta'addidah. Ada beza tak tawassut dengan tawsid? Wassata yuwassitu tawsitan. Tawsitan muta'addi, menengahkan tak? Tawsid. Bila tawassut ditengahkan. Tak kira boleh lah, makna ada dua lebih kurang lah. Cuma apa-apa sebenarnya kena tiap kamus.
Kata kamu ada tak sebenarnya tausid, dah tak dengar lagi tausid tu. Cuba tengok ada tak? Ada di kamus. Wassata, kalau ada okeylah. Ya. Wassata yuwassitu. Ya. Cari wassata lah dulu kan. Sebab nanti bila kita wassata tu dia akan keluar yang apa? Wazan mazid yang digunakan. Sebab ada serta-serta mazid yang tak diletakkan, tak boleh. Macam contoh kan. Apa orang panggil hadara kan. Apa mazid apa boleh guna situ, ahdara, yuhdiru, ihtadara, macam-macam lah kan. Ada wasata itu apa? Itu lah. Meletak kira boleh lah. Ya, tausid. Wala yajuzu tawsitu harfil atfi. Dia antu kalau nak buat kamus, nak buat karangan memang itu. Kita memang boleh fikir berdasarkan kaedah sarah tu, tapi kena jaga-jaga tak semua Arab guna. Ini kita ikut dan dia tulis. Tak apa ni kiasi, tidak kias. Naya lah kiasi semua. Dah Arab bukan semua kiasi. Boleh. Wala yajuz tawsid, maka tidak boleh menengahkan haraf ataf di antara khabar-khabar yang berbilang-bilang itu. Fala taqul, dan kamu jangan kata ar-rumanu hulun wa hamidun, tak boleh. Salah. Lianna harfal atf yadullu ala mughayyarah. Kerana haraf ataf itu menunjukkan kepada percanggahan. Mughayyarah apa? Percanggahan. Maksud dia apa? Bila kita letakkan wa, maksud dia apa? Rumman, maksud dia hulun lain daripada hamid. Hulun lain daripada apa? Hamid. Boleh? Macam kita apa sebut ni lah, panggil apa dia? Kereta api. Kereta dan api. Kereta dan api benda lain lah tu. Kereta dan api ya, mesti. Baik. Kemudian kata Tuku rahimahullah, wal fard annahu jami'un lil wasfain. Wal fard tu maksud wal fard kira-kira lah. Dikirakan bahawa ia benda itu jami' baina wasfain. Adalah apa? Penghimpun antara dua sifat, iaitu masam dan manih. Walaisa murad, dan bukanlah dimaksudkan dengan itu sebahagiannya masam, sebahagiannya manih. Boleh faham Jadi kalau kita bubuh apa? Wa, maksudnya sebahagiannya masam, sebahagiannya apa? Manih. Tapi kita bukan maksudkan sebahagian masam, sebahagian manih, tapi apa? Masam manis. Macam mana tu? Pening juga. Siapa yang merasa dia tahulah. Cik tak ada. Merasa buah mangga lah tu. Wal fardu fardu ni perkiraan. Yang kita kira-kirakan di sini, benda itu adalah masam dan manis dalam satu masa. Bukan sebahagian masam, sebahagian manis. Boleh? Jadi bila makna kita sedemikian, maka tak boleh letak wow. Tak letak apa? Harum manis tak keluar lagi ni. Tu sedih tu bulan 2. Makan 5 tu lah. Ini nak jumpa ni apa Timbalan Pursi Yadim ni, Ustaz Zulkarnain Abiadi ni. Dia jadi pengurusi Yadim tu, kena bagi ghanimah sikit lah. Okey, baik. Ini politik baik. An-naw' salis yang ketiga, rakam bahaya semua. An-naw' salis yang ketiga pula, ini jenis khabar yang ketiga. Ayakuna muta'addidan wal mubtada' muta'addidun aidan. Imma haqiqatan nahu banuka katibun wa syairun wa hasibun, wa imma hukman nahu qawluka nahu qawlika nahu qawlihi ta'ala innamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinah wa tafakhurun bainakum wa takasurun wa yajibu fihi an yuwassita harfal atfi baina al-akhbar kama tara fil ayati. Apa makna dia? Jenis yang ketiga bahawasanya adalah ia, iaitu khabar itu muta'addid, berbilang-bilang. Wal mubtada juga muta'addid aidan, berbilang-bilang juga. Imma haqiqatan, sama ada secara hakikinya, nahu, contoh dia banuka katibun wa syairun wa hasibun. Banuka katibun wa syairun wa hasibun. Apa makna dia tu? Dia kata di sini banuka, banu anak-anak lah kan. Tapi kalimat banu, nak dia mufrad ke jamak? Banu mufrad ke jamak? Jamak apa? Ke isim jamak? Isim jamak isim jamak. Maksud dia apa? Dia tak ada mufrad sebab ibnun kan? Ibnun. Jadi di banu nak. Tu dia panggil isim apa? Isim jamak. Boleh? Banu ka, maka anak-anak kamu itu katib, maksudnya ada yang katib, ada yang syair, ada yang hasib. Boleh faham? Jadi dia panggil apa? Muta'addid pada apa? Pada apa?
pada mubtada, mutaaddid juga pada apa? Khabar. Boleh? Wa imma hukman, boleh jadi secara hukum. Hukum tu berbilang-bilang mubtada, dan juga berbilang-bilang apa? Khabar. Qauluhu ta'ala, contoh dia, innamal hayatud dunya, apa makna dia? Hanya saja kehidupan duniawi itu la'ibun. La'ibun apa la'ibun? Permainan. Walahun, lahun apa? Sia-sia kan. Wazinatun, perhiasan. Wa tafakhurun bainakum, tafakhur bertafakhur, bermegah-megah antara kalian. Wa takasurun, takasur bertakasur, memperbanyak-banyakkan, memperbanyak-banyakkan. Wa takasurun bainakum kan, wa takasurun. Maka dia kata apa? Kehidupan duniawi ini, kehidupan duniawi ini satu ke berbilang-bilang? Berbilang-bilang. Dia kalau di segi hakikat dia satu je. Tapi di segi hukumnya berbilang-bilang. Maksudnya macam-macam jenis lah kehidupan duniawi ini. Maksudnya ada kehidupan duniawi yang satu jenis, dia adalah ibarat seperti mainan. Ada kehidupan duniawi yang satu jenis yang lain pula, ibarat seperti perhiasan. Ada kan kita kehidupan duniawi ni banyak-banyak jenis kan. Ada kehidupan apa? Sebagai suami isteri, ada kehidupan sebagai kawan rapat, ada kehidupan sebagai musuh, ada kehidupan sebagai perjuangan, ada tu dia. Balas di mana pula ni sukan ni? Tak ajak ni. Program surau. Hei. Surau turun nada lah. Ada. Surau ni. Tak, dia orang punya 7. Jalan tiba-tiba Pukul 8 baru jalan. Ish. Ni kalau orang pakai kepiah pun di surau pun tak tepati janji, apa lagi orang tak pakai kepiah? Ada. Tiba-tiba masuk. Baik. Boleh faham itu? Jadi kata Tuan rahimahullah, bila berbilang-bilangnya mubtada dan berbilang-bilangnya khabar, sama ada dari segi hukum ataupun apa dari segi hakikat, maka wajib untuk diletakkan antara setiap khabar itu waw ataf. Jadi kita waw ataf. Boleh faham Jadi secara umum kata Tuan Guru ada 3 jenis. Pertama, mubtada satu dan juga khabar dia berbilang-bilang. Cuma khabar yang berbilang-bilang tu apa? Lainnya makna, lainnya lafaz. Boleh? Itu yang pertama. Yang kedua, mubtada satu. Boleh? Tapi khabar dia tu berbilang-bilang lafaz, tapi maknanya sama. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah apa? Mubtada yang berbilang-bilang, khabar pun apa? Berbilang-bilang. Itu yang ketiga. Boleh ya? Habis. Kata Tuhan rahimahullah, wa qad yataqaddamu. Seterusnya masalah yataqaddam al-khabar. Maksudnya apa? Khabar duduk di depan apa? Mubtada. Sepatutnya khabar duduk mana? Belakang ke depan? Khabar duduk belakang. Saya dikata kadang duduk di depan. Bagi kita rehat saat 2 minit. Angin. Allah. Boleh dah. Kita pakai tu. Stop. Finish.